الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi bersama dalam kuliah tafsir, membacakan juzuk tafsir Hamka bagi juzuk amma. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah pun membicarakan sikit daripada surah At-Takwir, ya, kita berhenti pada ayat yang ke-8. Sebelum kita nak sambung kepada ayat yang berikutnya, ingin saya ingatkan ataupun kepada semua yang ada buku, yang ada kitab, mungkin boleh tengok muka surat 96 tu, yang mana Hamka dekat perenggan yang kedua dia kata Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, menggambarkan keadaan pada waktu itu demikian adalah 6 hari. Setelah saya semak balik, sebenarnya bukan 6 hari, 6 ayat ataupun 6 petanda. Kerana berkemungkinan Hamka ni dia baca kitab ataupun kitab tafsir yang tidak dicetak komputer, mungkin ditulis tangan atau sebagainya. Dalam bahasa Arab ni ada 6 dalam bahasa Arab, situ ayat, 6 petanda. Dalam bahasa Arab juga kalau hari itu ayam. Mungkin ayat dengan ayam tu dia punya beza macam lebih kurang sama. Jadi sebab itu dia kata 6 hari. Sebenarnya bukan 6 hari tetapi 6 petanda. Baik, kita pergi kepada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-10 daripada surah At-Takwir, wa idza suhufu nushirat, dan apabila catatan-catatan amal telah dibentangkan. Ni Allah Taala menceritakan tentang keadaan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada orang yang menerima Al-Quran ketika mana ia diturunkan di Mekah pada ketika itu, yang mana sebahagian daripada mereka ataupun kita boleh katakan sebahagian besar daripada mereka tidak percaya dengan kewujudan hari akhirat, maka Allah memberikan ancaman dan amaran kepada mereka tentang bagaimana dahsyatnya hari akhirat tu nanti apabila ia berlaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzas suhufu nushirat. Setelah Allah Azza wa Jal menceritakan tentang keadaan bagaimana bintang itu akan gugur, macam mana matahari itu akan hancur, Allah Taala ceritakan macam-macam kejadian-kejadian yang menakutkan, kejadian kehancuran bumi yang menakutkan. Allah Taala sambung, Allah Taala kata wa idzas suhufu nushirat, dan apabila catatan amal telah dibentangkan. Apabila lembaran-lembaran amal dibentangkan, catatan amal yang dinamai dalam ayat ini suhuf. Suhuf tu maksudnya kata banyak bagi sahifah. Ya, kata jamak ataupun kata banyak, kata plural dari sahifah. Artinya ialah gulungan-gulungan kertas yang di sana telah dicatat apa sahaja yang dikerjakan manusia di dunia ini dengan tidak ada satu pun yang ketinggalan. Sebab itu kalau kita baca dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang banyak buat kesalahan di dalam dunia. Allah Taala rakamkan kepada kita di dalam Al-Quran. Ketika mana mereka ini diberikan dengan catatan amal, ketika mana mereka ini diberikan dengan lembaran yang mana dalam lembaran itu dirakamkan semua, tidak terkecuali, mereka akan jadi takut dengan lembaran itu. Kerana apa? Kerana mereka tahu Allah Azza wa Jal tidak akan tinggalkan walaupun sedikit daripada amalan mereka. Wa wudi'al kitab, kata Allah, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Taala kata pada hari tersebut diletakkan kitab. Pada hari tersebut diletakkan lembaran-lembaran amal. Pada hari kiamat, ya, semua yang ditulis oleh malaikat daripada amalan kita akan dibentangkan di hadapan kita. Semua benda yang kita lakukan di atas dunia ni, sama ada yang kecil ataupun yang besar, sama ada yang dahulu ataupun yang kemudian, semuanya akan ada. Dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak melakukan penderhakaan kepada Allah Azza wa Jal akan merasa takut dengan apa yang ada di dalam itu, dengan apa yang ada di dalam lembaran ataupun dengan catatan-catatan malaikat itu. Dan mereka akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ni jenis kitab apa ni, dia kata. Alangkah malangnya kami. Alangkah malangnya kami. Ni jenis apa punya kitab ni? Yang mana tidak meninggalkan walaupun besar, walaupun kecil. Tak ada tinggal. Semuanya diletakkan. Semuanya dihadirkan. Semuanya dicatatkan. Binasalah kami. Ya? Yang mana catatan ini tidak meninggalkan sedikit pun. Yang kecil pun ditulis, yang besar pun ditulis. Ya? Semuanya dirakamkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sampai ke negeri akhirat nanti ni, inilah yang akan jadi pada kita. Mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang, ya, dalam dunia ni Allah Taala uji dia dengan apa yang dibuat itu dirakam dalam CCTV. Kan? Dirakam dalam CCTV, lepas tu diviralkan. Mungkin ada orang dia pergi pukul orang, lepas tu dirakam dalam CCTV, lepas tu diviralkan, malu dia. Mungkin ada orang buat perangai tak senonoh, ada orang rakam dan orang sebarkan, malu dia. Kan? Itu dalam dunia yang hanya mungkin rakaman itu 2-3 minit. Tetapi bayangkan kalau yang dicatat oleh malaikat itu semua yang kita lakukan. Dan Allah Azza wa Jal apabila membentangkan amalan kita, Allah Azza wa Jal akan memberikan peluang kepada kita kalau kita nak berhujah di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang sangat masyhur. Hadis ini kita kenali dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Apa itu hadis bitaqah? Hadis kad. Nabi SAW menyebutkan, innallaha yukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Yang bermaksud Nabi kata Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti ini akan memilih satu orang daripada kalangan umat aku. Di dalam Allah Taala akan pilih, Allah Taala akan letakkan dia di hadapan semua makhluk yang ada yang melihat dia. Fayanshuru alaihi 99 sijilla. Kata Nabi SAW, orang ni setelah Allah Taala letakkan dia di hadapan semua makhluk, Allah Taala akan himpunkan dia punya kitab-kitab amalan, Allah Taala akan bentangkan ke atas dia. Antara yang disebutkan oleh Nabi, bilangan yang akan dibentangkan pada lelaki ni adalah 99 sijillah, kata Nabi. Kitab besar. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap daripada buku tu, setiap daripada catatan tu, dia punya besarnya seperti luas mata memandang. Satu kitab
satu catatan amal macam luah mata memandang. Allah Subhanahu wa taala tanya kat dia, atunkiru min hadha syai'a? Adakah kamu nak bantah apa-apa daripada catatan ini? Nak bantah apa-apa tak? Ada tak nak bantah sesuatu? Adzalamaka katabatil hafizun? Adakah penulis-penulis daripada kalangan malaikat yang menulis, yang diarahkan, yang ditugaskan untuk menulis amalan kamu telah melakukan kezaliman? Ada orang buat zalim tak pada kamu? Fayaqul la ya Rab. Laki ni dia kata tidak wahai Tuhan. Fayaqul afalaka uzur? Qala afayaqulu la ya Rab. Dia kata tidak wahai Tuhan. So ini kisah yang sangat-sangat masyhur dan saya ada kuliah pun berkenaan dan mensyarahkan hadis ni. Cuma saya nak sebutkan apa? Saya nak katakan bila sampai ke negeri akhirat nanti, setiap orang akan diberikan catatan amal dia. Setiap orang akan dibentangkan catatan amal dan dia akan lihat. Bagi orang yang beriman dia akan gembiralah. Tetapi bagi orang yang banyak melakukan kesalahan, bagi orang yang banyak melakukan maksiat, yang banyak melakukan dosa, dia akan rasa takut. Seperti mana dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala sendiri merakamkan dengan mengatakan kamu akan melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak melakukan penderhakaan kepada Allah, dia akan takut dengan isi kandungan kitab ini. Dan dia sendiri akan bertanya, ni kitab apa ni? Dia kata. Yang kecil pun dia rakamkan, yang besar pun dia rakamkan. Dia tak tinggal yang kecil, dia tak tinggal yang besar. Semua ada. Kan kadang-kadang kita bila masuk buat audit ni, ada jugalah yang kita buat creative audit. Kan? Kadang-kadang dalam dunia ni ada benda-benda kecil yang kadang-kadang kita rasa macam, dia tak tanya kot. Mungkin dalam laporan ada, tapi dia kata auditor mungkin tak tanya kot benda kecil-kecil ni, dia tengok benda yang besar-besar. Tapi audit yang akan dilakukan kepada kita di padang mahsyar nanti ialah lebih dahsyat daripada forensic audit, lebih dahsyat daripada audit yang akan berlaku, yang telah berlaku di dalam dunia ini. Jadi sebab itu kita ni kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran berulang-ulang kali, kita akan rasa bahawasanya dunia ini terlalu pendek dan terlalu singkat untuk kita melakukan kejahatan. Dunia ni terlalu pendek dan terlalu singkat untuk kita melakukan penderhakaan kepada Allah Azza wa Jal. Kita akan rasa dunia ni terlalu pendek untuk kita. Maka kita akan buat ketaatan semampu kita. Tapi ialah manusia tuan-tuan. Saya pun sama, tuan-tuan, kita semua sama mempunyai kelemahan yang pelbagai. Kadang-kadang bila mari kuliah, bila baca ayat Quran, rasa semangat nak ibadat. Tapi bila jauh sikit daripada kuliah, kita rasa futur. Kita rasa ada kelemahan di sana. Kita rasa kita mudah digoda. Kita rasa nafsu kita lebih merajai. Oleh kerana itulah kita kena selalu muhasabah diri, kena selalu menghadiri majlis ilmu, kena selalu menghadiri ataupun melakukan ibadah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Maka insya-Allah pada waktu tu iman kita akan bertambah dan waktu itulah kita akan merasakan bahawasanya akhirat itu sangat dekat bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Hamka, dia kata sebab malaikat rakib dan atid dan malaikat-malaikat penulis yang mulia-mulia telah menuliskan semua dengan cermat dan jimat sehingga tidak dapat mengelakkan diri lagi untuk mengingkari suatu kesalahan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang tadi bertanya, bila saya bacakan hadis riwayat Tirmizi, bila Allah Azza wa Jal bertanya kepada lelaki tersebut, atunkiru min hadza syai'a? Adakah kamu nak bantah sesuatu daripada tulisan-tulisan ini? Azalamaka katabatil hafizun? Adakah penulis-penulis dosa dan pahala daripada kalangan malaikat yang menulis amalan kamu telah melakukan kezaliman pada kamu? Apa sebenarnya tujuan Allah Ta'ala bertanya soalan ini? Adakah bermakna soalan ini untuk Allah Ta'ala nak tahu? Kita katakan tidak. Kerana Allah Azza wa Jal tidak memerlukan soalan untuk tahu. Tidak perlu soalan untuk faham. Kerana Allah Ta'ala itu maha faham. Kerana Allah Ta'ala itu maha tahu. Jadi Allah Ta'ala tanya untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya tu,
adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala memberikan ruang dan peluang kepada manusia untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya, supaya manusia tak rasa dia dizalimi oleh Tuhannya, supaya manusia tak rasa di sana tidak ada ruang untuk pembelaan diri. Maka bila sampai ke negeri akhirat nanti ni, setiap daripada orang akan diberikan ruang. Walaupun Allah Ta'ala sedia tahu dah, dia buat dosa ni mana ada uzur, Tuhan tahu. Tapi Tuhan berikan, kerana keadilan Tuhan itu adalah keadilan yang hakiki dan keadilan yang dirasai. Ya, keadilan yang dirasai oleh semua. Maka sebab itu Allah Ta'ala berikan ruang. Walaupun sebenarnya kalau tak beri ruang, memang Allah Ta'ala tahu dia tak ada uzur pun. Allah Ta'ala tahu pun, memang malaikat dia tidak melakukan kezaliman. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni sekali-kali tidak melakukan penderhakaan kepada Allah, dan mereka sentiasa melakukan apa yang mereka diperintahkan. Apa yang mereka diperintahkan dengannya, maka itulah yang mereka lakukan. Sekali-kali mereka tidak khianat, sekali-kali mereka tidak ingkar, sekali-kali mereka tidak cuai kepada arahan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Allah Ta'ala tetap tanya. Nak bagi tahu kat kita, di sana bila sampai ke negeri akhirat, keadilan itu mutlak, keadilan itu dilaksanakan, keadilan itu terlihat, keadilan itu dirasakan. Maka sebab itu Tuhan berikan ruang, Tuhan berikan peluang untuk setiap daripada manusia itu berhujah. Setiap daripada manusia itu akan diberikan ruang dan alasan untuk berikan apa-apa alasan. Tapi dia tak boleh tipulah. Kerana kalau dia tipu, dia tahu Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini satu benda yang sangat-sangat menakutkan. Allah Ta'ala sebut lagi, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit itu telah dicabut, kata Hamka. Langit dicabut ni, kushitat ni, para ulama tafsir mengatakan cabut ni dia macam siat kulit. Seperti mana kulit kambing tu ditarik daripada badan kambing. Maka seperti itulah keadaan hari kiamat nanti. Langit itu seolah-olah macam ditarik seperti mana kulit ditarik, dicabut seperti mana kulit dicabut. Langit dicabut, kata Hamka, ialah laksana mencabut kulit kambing dari seluruh badannya. Sebab itu dapat juga dipakai kata-kata lain, iaitu dikupas. Kata orang Melayu mungkin disiat kulitnya, ataupun kita kata direntap kulitnya. Maka dicabut atau dikupas atau direnggutkan langit itu dari tempatnya. Nescaya dengan sekaligus semuanya terjadi apabila matahari telah digulung dan bintang-bintang telah terlepas dari rantai cahaya yang mengikat. Setiap daripada bintang yang ada, setiap daripada planet yang ada di alam semesta kita ni, yang terapung-apung di angkasa ni, setiap daripada planet-planet tu dia ada dia punya tarikan graviti supaya dia stabil di tempat itu. Tetapi apabila berlakunya kiamat, apabila dunia sudah jadi tak stabil, apabila dunia telah hancur, apabila matahari telah mula bergulung dan mengecut, apabila bintang sudah mula gugur, maka dalam keadaan tu semua yang ada, sehingga langit-langit pun akan tersiat, sehingga langit pun akan binasa dan hancur. Allah Ta'ala sebut lagi, Allah Ta'ala kata wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka itu dinyalakan, dan apabila neraka itu telah dinyalakan, kerana telah mulai disediakan untuk menampung manusia-manusia yang akan menerima azab siksaannya. Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, neraka tu sudah pun disediakan, sudah pun dinyalakan. Tinggal nak masuk je. Bila jadi aja kiamat, akan berlaku hisab, akan ada orang yang akan dicampak masuk ke dalam neraka Allah. Menurut Qatadah, yang menyalakan api neraka itu pertama ialah dosa-dosa anak Adam, kedua ialah murka ilahi. Kemudian disebut lagi, Allah Ta'ala sebut wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga itu telah dihampirkan. Syurga itu telah dihampirkan. Hampirkan pada siapa?
hampirkan kepada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau orang yang buat maksiat, akan ditunjukkan kepada mereka neraka dan akan dicampak mereka masuk dalam neraka. Tapi kalau yang buat ketaatan banyak, yang banyak pahala, bila ditimbang amalan pahala melebihi daripada amalan dosa, akan didekatkan bagi mereka syurga dan akan diperlihatkan bagi mereka syurga. Yakni untuk menunggu, menanti kedatangan orang-orang yang dikala hidupnya telah memenuhi hidup itu dengan takwa serta dengan sabar dan iman melakukan suruhan Tuhan. Lalu kepayahannya dikala hidup dalam menegakkan kehendak ilahi itu mendapat balasan yang setimpal sehingga syurga itu diperdekatkan kepadanya. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata apa? Nabi kata huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Yang bermaksud syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Kan syurga dikelilingi oleh benda yang dibenci oleh nafsu. Manakala neraka dikelilingi oleh benda yang disukai oleh syahwat. Kan orang Islam hidup sebagai Muslim dalam dunia ni ada undang-undang. Nak makan kena tengok halal tidak. Nak ambil ubat kena tengok halal tidak. Nak salat kena ambil wudu. Waktu musim sejuk pun kalau masih boleh tahan dengan kesejukan air kena ambil wudu. Susah. Nak kena bangun subuh, nak kena salat waktu isyak, nak kena qiyam Ramadan walaupun tak wajib tapi rasa diri nak buat. Baca Quran, belajar ilmu, buat pahala banyak-banyak, bersedekah, kan berikan kepada orang lain harta yang kita dapat demi untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jal. Semua ni akan digandakan oleh Allah pahalanya, kemudian akan diberikan oleh orang yang saleh di kalangan kita ni dengan syurga. Di sinilah terbayar semua kesusahan. Di sinilah dibayar semua kepenatan. Di sinilah dibayar semua kesungguhan yang telah kita lakukan di dalam dunia. Reward. Ini adalah masa untuk Allah Subhanahu wa taala reward ourselves. Allah Taala memberikan ganjaran kepada orang yang dia sayang, orang yang dia suka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, alimat nafsum ma ahdarat. Akan tahulah tiap-tiap diri apakah amal yang telah dia lakukan. Apakah amal yang telah dia persembahkan? Apakah amal yang telah dia sediakan? Pendeknya, betapapun goncang hati tiap-tiap manusia sejak kelihatan matahari digulung, bintang-bintang gugur, gunung-gunung terhapus dan lain-lain tanda kiamat itu, namun yang bergoncang tidak tentu hadap hanyalah orang yang kufur jua. Maksudnya hamka nak kata orang-orang yang kafir ajalah yang dapat tengok benda ni, kerana orang yang ada iman Allah Taala akan matikan dia lah, ya. Baik. Adapun orang yang telah mantap hidupnya kerana amalnya yang baik, tidaklah dia akan bimbang kerana hatinya tidaklah terikat kepada dunia, dia kata. Hatinya tak terikat dengan dunia fana. Betapapun besar, hebat dan dahsyat hari itu, sama sekali itu tidak akan berujung dengan penyesalan jua, dan dia telah menyediakan hidupnya sejak semula buat menghadapi semua itu. Bagi orang kafir, bila dia melihat dahsyatnya neraka, bila dia melihat besarnya amalan-amalan jahat yang dilakukan dan dirakamkan di dalam kitab, dia akan takut. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak buat apa pun dalam dunia ni. Sebab dia tahu dia tak pernah sujud pun pada Tuhan di dalam dunia ni. Sebab dia tahu dia tak pernah buat pun syariat-syariat yang Allah Ta'ala telah wajibkan ke atas dia dalam dunia ni. Tapi orang yang beriman, orang yang baik, orang yang banyak melakukan ketaatan, orang yang banyak melakukan kebajikan, orang yang memang daripada awal dia menjadi Muslim, dia banyak melakukan ibadat, dia banyak melakukan pengorbanan, dia lawan nafsu dia banyak, dia akan rasa tenang. Pertama sebab dia tak dapat tengoklah kehancuran hari kiamat. Yang keduanya kerana bila telah dibentangkan amalan, apabila telah dibentangkan amalan oleh Allah, apabila telah diedarkan kitab-kitab lembaran-lembaran, maka pada waktu tu dia akan rasa tenang kerana dia rasa, dia tahu apa yang telah dia lakukan di dalam dunia, dan bila ditimbang,
insya-Allah dia akan selamat dan Allah Taala dengan rahmat Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurganya. Okey. Bertambah maju sekarang ni dia kata pengetahuan manusia tentang alam ini. Bertambah mendekatlah hasil ilmu pengetahuan itu kepada pintu iman. Hasil ilmu pengetahuan telah sampai kepada meyakinkan bahawa suatu waktu kiamat itu pasti akan terjadi. Kan hari ini kita tengok orang-orang bincang tentang isu-isu yang berkaitan dengan alam semesta. Bahkan saintis memang percaya bahawasanya matahari kita ni dia ada tempoh limit dia. Dia ada masa dia akan hancur. Dia akan ada masa dia tak ada gas lagi untuk dibakar, dan pada waktu itulah berkemungkinan Allah Azza wa Jal akan kiamatkan bumi ini. Allah Ta'ala akan hancurkan bumi ini. Allah Ta'ala akan jadikan kita semua berhimpun di padang mahsyar nanti. Sedangkan pengetahuan manusia yang telah sampai kepada mengetahui rahsia yang dahsyat daripada atom dan betapa besar tenaga yang tersimpan di dalamnya telah menimbulkan rasa takut dan cemas manusia akan terjadinya kiamat. Kan dulu masa mula-mula atom dicipta, bom atom, kan menghancurkan dunia, menghancurkan bandar. Kalau diletupkan di laut, boleh hancur habis banyak binatang-binatang aqua yang ada di laut. Manusia dah takut dah. Bayangkan kalau gegaran itu bukan hanya di satu kawasan. Gegaran itu berada di seluruh kawasan bumi. Kan kadang-kadang bila kita tengok waktu-waktu orang-orang yang negara dia ataupun bandar dia dilanda oleh gempa bumi, dia akan keluar lari nak selamatkan diri. Nak pergi mana? Nak pergi tempat yang selamat. Kalaulah kata tempat dia kena taufan, tempat dia kena ribut, dia cepat-cepat ambil kereta, dia nak lari pergi mana? Pergi tempat yang selamat. Maksudnya ada ruang untuk pergi tempat yang selamat. Ketika mana tsunami berlaku, ramai orang lari, nak pergi mana? Nak pergi tempat yang selamat yang tak kena air tsunami tu. Tapi bayangkan hari akhirat nanti ni nak lari kat mana? Semua tempat bergoncang, semua tempat hancur. Gunung-gunung berterbangan. Jadi manusia yang ada fikiran yang logik, yang nak tadabbur ayat Al-Quran, dia akan kata macam aku nak lari mana? Sepatutnya menimbulkan rasa takut. Sepatutnya menimbulkan rasa kegusaran bagi orang yang membaca ayat-ayat seperti ini. Maka sebab itu Hamka kata, kalau kita tengok bom-bom atom tu pun kita takut dah. Apatah lagi kiamat yang goncangannya lebih dahsyat daripada tu. Dia kata apa? Padahal tenaga bom-bom nuklear itu barulah di atas bumi sahaja. Belum bererti jika dibandingkan dengan tenaga atom yang meliputi alam yang lain. Maksud gegaran yang akan Allah Ta'ala akan bagi dekat negeri akhirat ni, dekat hari kiamat ni nanti, lagi dahsyat daripada sekadar bom atom. Bom atom tu manusia yang buat. Gegaran ni Allah Ta'ala yang buat. Ya, lebih dahsyat lagi jika diingat bahawa dengan bom nuklear manusia semuanya boleh mati. Tetapi ada lagi kekuatan yang ilmu pengetahuan manusia belum lagi sampai ke sana, iaitu suatu tenaga lagi yang bila dilepaskan oleh Allah, orang yang mati akan dihidupkan kembali. Itulah rahsia kiamat, kata Hamka. Kan Allah Ta'ala punya tenaga yang Allah Ta'ala hasilkan, yang Allah Ta'ala ciptakan untuk hari kiamat nanti ni, bukan hanya mematikan orang yang hidup, bahkan menghidupkan pula orang yang mati. Sangkakala yang ditiupkan oleh Israfil pada mulanya akan menghancurkan semua, mematikan semua. Kemudian sangkakala yang kedua akan menghidupkan semua. Dahsyat gegaran yang Allah Ta'ala akan bagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk kepada juzuk yang berikutnya daripada surah At-Takwir. Bahagian yang berikutnya pada surah At-Takwir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan fala uqsimu bil khunnas. Apa maksudnya? Allah Ta'ala kata, maka aku bersumpah demi bintang-bintang yang timbul tenggelam. Ni ada pelik sikit lah. Kalau kita tengok dia punya literal, ada perkataan la kat situ. Fala uqsimu bil khunnas. Tapi ulama tafsir maksudkan dia kata Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang yang timbul tenggelam. Patutnya ada la ni, taklah. Nafi lah. Dan aku tidak bersumpah patutnya. Jadi itu kenapa la tu ada kat situ? Sebahagian ulama tafsir mengatakan la itu la taukid. Sungguh-sungguh aku bersumpah.
dengan bintang-bintang yang timbul dan tenggelam. Ada juga yang kata Allah Ta'ala menggunakan lafaz ini seolah-olah nak kata benda ni tak payah sumpah lah, benda ni sangat-sangat jelas. Tak payah pun aku bersumpah. Tapi maknanya adalah makna sumpah. Aku tak perlu sumpah dengan benda ni kerana benda ni sangat jelas. Tapi aku bersumpah juga supaya kamu dengar betul-betul, kamu perhatikan betul-betul. Ya? Tertulis dalam aslinya fala uqsimu, yang kalau diertikan secara harfiah sahaja ialah maka tidaklah aku hendak bersumpah, padahal yang dimaksud ialah bersumpah. Maka tidaklah ada ahli tafsir sejak zaman sahabat Rasulullah sampai di belakangnya yang mengertikan menurut yang tertulis, melainkan menurut maksud yang tersembunyi, iaitu Allah bersumpah demi bintang-bintang yang timbul tenggelam. Hamka dia tak jumpalah kan. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili disebut, kenapa letak la kat situ? Dia kata berkemungkinan sepatutnya Allah Ta'ala tak perlu sumpah pun dengan benda ni, kerana benda yang Allah Ta'ala nak sebutkan, yang Allah Ta'ala nak firmankan ini benda yang sangat jelas, tak perlu pun untuk disumpah. Tapi sumpah jugalah kerana nak memberikan kamu, nak menarik perhatian kamu, nak berikan kamu ni benda yang serius. Allah bersumpah dengan makhluknya. Bintang-bintang yang timbul tenggelam yang sentiasa kelihatan itu yang disebut-sebut bintang-bintang keluarga matahari. Yang terbesar iaitu yang 5 lah. Zuhalnya, Mushtarinya, Utariknya, Marihnya, Zuhrahnya. Ada juga sebahagian ulama kata bila disebut bintang-bintang ni semualah termasuk matahari sekali, termasuk planet-planet sekali, ya. Yang segera beredar. Allah Ta'ala kata al-jawaril kunnas, yang segera beredar, yang itu yang beredar mengelilingi matahari menurut ukuran putaran tertentu, al-kunnas, dan yang terlindung, yakni yang berlindung di balik penglihatan kerana dilindungi oleh cahaya matahari. Ya, yang mana bila matahari punya cahaya itu kuat, maka pada waktu tu kita tak nampak lagi dah planet-planet tersebut, ya. Kemudian bila matahari terbenam, barulah kita nampak planet-planet tu bercahaya balik. Bercahaya tu bukan cahaya planet tu lah, cahaya yang datang daripada pantulan matahari tu, ya. Maka sebab itu Hamka kata berlindung di balik penglihatan kerana dilindungi oleh cahaya matahari. Ya, apabila cahaya matahari sudah mulai terbenam, baru cahaya bintang-bintang itu kelihatan pula, dia kata. Setelah mengambil sumpah dengan bintang yang beredar di keliling matahari menurut ilmu pengetahuan manusia, dan di sekeliling bumi menurut yang kelihatan oleh mata dan lekas dapat difahamkan untuk memberikan pelajaran kejiwaan bagi insan, maka Allah pun meneruskan sumpahnya. Wal-laili idza as'as. Allah Ta'ala bersumpah pula dengan malam. Mula-mula Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang, Allah Ta'ala bersumpah dengan planet-planet, kemudian Allah Ta'ala dekatkan lagi dengan kita. Sumpah dengan benda yang dekat. Wal-laili idza as'as, dan malam apabila dia telah pergi. Was-subhi idza tanaffas, dan pagi tatkala dia telah bernafas. Apa maksud pagi bila dah bernafas ni? Pagi bila dah bernafas ni, pagi apabila dia mula terbit. Kita bila tengok malam, sekarang ni malam, bila tengok malam cahaya tak ada kat langit. Kita pun tak percaya macam mana cahaya boleh timbul sebab gelap sangat. Tiba-tiba Allah Ta'ala terbitkan matahari. Bila terbitkan matahari, cahaya terus sampai ke bumi, langit mula cerah. Itulah kuasa Tuhan. Maka siang sudah mula bernafas semula, kerana sebelum itu seolah-olah dia telah mati berada dalam kegelapan. Dibuat Tuhan ungkapan apabila fajar telah mulai menyingsing dan matahari akan mulai terbit, beransurlah malam itu pergi. Kegelapan bertambah tersirna oleh kian naiknya matahari dan pagi pun kian bernafas. Alangkah indahnya ungkapan ini, sebab tatkala hari masih gelap gelita, seakan-akan tidak diberi nafas terang menderangnya siang. Bahasa ni bahasa yang bagi saya bahasa tinggilah. Bahasa kita panggil apa? Perumpamaan, seolah-olah siang itu mendapat nafas semula dan hidup semula untuk menunjukkan dirinya setelah ia diliputi oleh malam yang gelap. Itu bahasa Quran lah, bahasa sastra yang sangat tinggi, ya. Namun dengan terbitnya fajar, seakan-akan siang mulai menarik nafasnya buat bangun kembali.
Oleh sebab itu, maka peringatan yang tersusun sebagai sumpah itu sangatlah elok pertalian di antara satu dengan yang lain. Kan, pertalian. Mula-mula Allah Ta'ala sumpah dengan bintang-bintang, Allah Ta'ala sumpah dengan planet-planet yang besar, supaya kita dapat lihat kebesaran Allah. Kemudian Allah Ta'ala pergi yang dekat dengan kita, iaitu siang dan malam. Ya, dimulakan dengan peredaran bintang sampai kepada gelapnya malam dan bernafasnya pagi yang cerah, untuk mengimbangi perasaan kita yang tadinya merasa seram dengar cerita keadaan hari kiamat. Kemudian itu disumpah pula dengan sesuatu yang kita nampak dengan mata kita. Maka sebab itu Hamka kata, dan sesudah menyusun sumpah yang demikian, maka Allah pun melanjutkan agar perhatian kita ditujukan kepada inti yang dimaksud. Inilah sebenarnya Allah Ta'ala nak sampaikan. Yang tadi tu, yang minggu lepas tu, 2 minggu lepas yang kita kuliah tu, cerita pasal kiamat tu, cerita pasal goncangan, cerita pasal matahari dihancurkan, semua tu nak menimbulkan rasa takut, nak menimbulkan rasa gerun. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang besar, iaitulah planet, bintang-bintang, ada yang timbul, ada yang tenggelam. Bila timbul? Timbulnya bila matahari dah tak ada nampak cahayanya. Tenggelam bila matahari terbit, maka tak boleh lawan cahaya matahari, maka dia tak kelihatan lagi. Kemudian datangnya malam, penceritaan tentang malam, penceritaan tentang siang, supaya kita dapat berfikir bahawasanya kita adalah manusia yang lemah, yang mana siang dan malam pun kita tak mampu nak susun. Siang dan malam ni kita tak mampu nak buat sendiri. Kita hanya mampu untuk duduk di atas muka bumi ni dengan terikat pada waktu yang Allah Ta'ala telah jadikan untuk kita berada di dalam sistemnya. Kita hidup dalam sistem dunia ni. Pagi terbit, kita tak boleh nak halang. Malam terbit, kita tak boleh nak tahan. Tak boleh. Tak boleh kata matahari tunggu kejap. Tolong bagi saya 5 minit, lepas tu baru terbenam. Tak boleh. Lemahnya insan hanya boleh melihat peredaran waktu. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah salahkan manusia dengan peredaran waktu tu. Cuma Allah Ta'ala kata, pergunakan peredaran waktu ni dengan sebaik-baiknya untuk mengukir sebanyak mungkin ketaatan kepada Allah. Waktu siang kamu buat benda ni, waktu malam kamu buat benda ni, waktu petang kamu buat benda ni, waktu pagi kamu buat benda ni. Semuanya telah disusun dan diatur dalam kehidupan insan, dalam kehidupan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Hamka, maka bila Allah Taala dah cerita dah tentang kiamat untuk menimbulkan gerun, untuk menimbulkan takut, untuk sedarkan diri manusia tentang lemahnya mereka sampai tak boleh nak mengatur siang dan malam sendiri, Hamka kata, maka Allah pun melanjutkan agar perhatian kita ditujukan kepada inti yang dimaksud, iaitu menerangkan dari mana benarkah saluran wahyu ilahi itu datang. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya dia adalah perkataan dari seorang utusan yang mulia. Apa dia? Quran. Quran tu datang daripada penyampaian yang dihantar oleh Allah kepada kita melalui perantaraan Jibril. Jibril hantar ni, Jibril tu hantar daripada Allah, wahyu Allah. Artinya yang membawa wahyu kepada Muhammad itu ialah seorang utusan, bukan seorang lah, satu malaikat. Ialah satu utusan Allah yang mulia, iaitulah malaikat Jibril alaihi salam. Ni yang saya sebut tadi sebelum ni. Kan Jibril bawa Quran, Jibril dipuji oleh Allah sebagai malaikat yang paling mulia. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat Jibril. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ia adalah kata-kata utusan yang sangat-sangat mulia. Utusan yang mulia. Zi quwwah, yang mempunyai kekuatan. Allah Ta'ala puji Jibril. Allah Ta'ala sebut characteristics of Jibril. Mempunyai kekuatan. Yang mana kata Hamka, saking kuatnya, pekiknya raja dapat menjadi angin penggoncang menghancurkan negeri Samud. Maksudnya, Jibril ni punya kuat. Dia boleh goncang negeri Samud. Dia boleh angkat bumi daripada puak-puak Sodom
puak-puak yang berdosa daripada kaum yang hidup bersama dengan Nabi Lut apabila mereka melakukan hubungan sejenis sehingga dimurkai oleh Allah. Mempunyai kekuatan Jibril ni. Ya. Di sisi yang empunya singgahsana, yang empunya singgahsana atau arash ialah Allah sendiri. Ya, maksudnya zi quwwatin, Allah Taala sambung lagi, inda zil arshil makin. Di sisi yang empunya singgahsana, maksudnya mempunyai kekuatan, dan Jibril ni dekat kedudukannya ataupun mulia kedudukannya di sisi Allah yang mempunyai ataupun yang empunya singgahsana, iaitu yang empunya arash, iaitulah Allah. Maka malaikat Jibril itu dekatlah kedudukannya di sisi Allah yang Maha Kuasa. Ya, baik. Atau dalam ungkapan setiap hari, dekat ke istana lah. Maksudnya bukan calang-calang lah Jibril ni. Kemudian yang kukuh, Allah Ta'ala kata inda dzil arshil makin, dia kukuh. Demikian kukuh kekuatan Jibril itu di sisi Allah, sehingga tidak ada satu kekuatan lain pun yang boleh mengungkit-ungkitnya. Tak ada siapa boleh petikai. Ya, tak ada siapa boleh petikai. Memang Jibril penghulu segala malaikat yang paling agung. Tidak ada malaikat lain yang dapat menggeser kedudukan yang kukuh itu, sehingga dialah yang terpilih buat menjadi utusan mulia, menyampaikan tiap-tiap wahyu kepada para anbiya dan mursalin. Muta'in. Allah Ta'ala sebut lagi. Mula-mula Allah Ta'ala kata apa? Karim. Kemudian Allah Ta'ala kata zi quwwah. Kemudian Allah Ta'ala kata makin. Kemudian Allah Ta'ala kata muta'. Kemudian Allah Ta'ala kata amin. Summa amin. Muta' yang ditaati. Maksudnya Jibril ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Iaitu di alam malakut, Jibril muta'. Dipatuhi oleh malaikat yang banyak. Dia pun disebut sebagai Ruhul Qudus. Dia pun disebut sebagai Ruhul Amin. Malahan dalam memelihara Al-Quran, dalam perbendaharaan Allah, dia adalah ketua daripada duta-duta Allah yang mulia. Maksud penghulu segala malaikat. Summa amin. Kemudian dia adalah malaikat yang sangat-sangat amanah. Allah Ta'ala sebut kenapa ni? Kenapa Allah Ta'ala sebut benda ni? Kerana Allah Ta'ala nak memberikan keyakinan kepada orang yang ragu kepada kebenaran Al-Quran. Orang yang tak percaya pada Al-Quran, orang yang kata Al-Quran ini bukan datang daripada Allah, Allah Ta'ala kata kamu sedarlah, sesungguhnya yang disampaikan kepada Muhammad itu ialah adalah perantaraan malaikat Jibril, kalam Allah Azza wa Jal. Suatu tumpahan kepercayaan daripada Allah sendiri. Ya, sampai digelari Ruhul Amin, iaitu roh yang dipercayai. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun bergelar Al-Amin. Ruhul Amin Jibril, Al-Amin gelaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-dua digelar sebagai makhluk yang amanah. Kenapa penting amanah? Kerana amanah inilah yang menentukan kepercayaan. Kalau tak ada amanah, orang tak percaya. Maka sebab itu Allah Ta'ala lantik Nabi daripada Nabi-Nabinya daripada kalangan bukan manusia yang mempunyai akhlak yang buruk, bukan manusia yang tercemar maruah. Tak. Allah Ta'ala lantik para anbiya datang daripada orang yang jujur, datang daripada orang yang tidak menipu. Untuk apa? Supaya orang ada kepercayaan, supaya orang yakin, oh dia ni mana pernah tipu. Kan dulu kalau siapa yang biasa ikut kuliah saya, ada saya bawakan satu kisah Al-Akhnas. Kisah ni ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Al-Akhnas pernahlah datang jumpa Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ada orang keliru, ada orang ingat Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Sebenarnya Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Tu orang lain. Pak saudara Nabi Abu Lahab. Abu Jahal ni adalah orang lain, tetapi dia ni memang musuh Nabi lah. Abu Lahab pun samalah, tak beriman dengan Nabi SAW. Abu Jahal, satu hari dia pernah ditanya oleh seorang Arab yang bernama Al-Akhnas. Dia tanya kepada Abu Jahal. Dia kata, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam. Orang jahiliah ni dia panggil Abu Jahal ni Abul Hakam. Kita je panggil Abu Jahal, itu bapa kejahilan lah. Ya? Mereka panggil bapa kebijaksanaan lah. Ya? Kerana dia menentang Nabi SAW, dia lawan Nabi sepanjang hayat, kita panggil dia bapa kejahilan. Baik. Akhnas ni tanya pada Abu Jahal,
adakah Muhammad ni bercakap benar? Muhammad ni betul ke tidak? Abu Jahal ni pada mulanya dia tak nak jawab, tetapi setelah didesak oleh Akhnas, dia kata apa? Waihak, inna Muhammadan lasadiq. Dia kata, malang kau yang bertanya ni. Kau ni tanya macam ni, malanglah kau, dia kata. Teruklah kau ni. Kata, inna Muhammadan lasadiq. Muhammad ni cakap betul. Maksudnya, bila Allah Ta'ala takdirkan Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin oleh masyarakat Arab, sehingga musuh dia pun percaya dia cakap betul. Maksudnya musuh dia yang tak nak ikut dia pun tak pernah kata dia ni orang yang suka menipu. Pentingnya kejujuran dalam nak menyampaikan agama ni. Nabi SAW itu sendiri digelarkan oleh orang yang menjadi musuh dia sebagai orang yang jujur. Dia kata, inna Muhammadan lasadiq. Muhammad cakap betul. Walakin idza zahaba banu Qusay bil liwa'i was-siqaya wan-nubuwah fama yakunu li sa'iri Quraisy. Tapi kalau semua dapat kat Banu Qusay, Nabi ni keturunan Qusay. Kalau semua dapat kat Banu Qusay, Banu Qusay bawa lari daripada kita ni. Ya. Bil liwa, kepimpinan dapat kat dia. Tentera. Wal was-siqayah, bagi minum orang haji pun dapat kat dia, kan? Wan nubuwah, kenabian pun dapat kat buak dia. Fama yakunu li sa'iri Quraisy. Jadi orang Quraisy yang lain dapat apa? Jadi mereka ni lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana mereka menganggap Nabi ni pembohong, bukan kerana mereka menganggap Nabi ni pendusta, tak. Tetapi mereka menganggap kalau mereka sokong Nabi, mereka akan melepaskan kepentingan ataupun perkara-perkara strategik yang sepatutnya mereka dapat. Jadi ramai sebenarnya manusia yang sanggup untuk hilang kebenaran hanya semata-mata kerana menginginkan habuan dunia. Ramai. Kan dulu saya pernah cerita tentang isu Heraklius. Heraklius, Maharaja Rom. Maharaja Rom yang memerintah Rom Timur. Nabi SAW pernah bagi surat kat dia, ajak dia masuk Islam. Nabi kata, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hirqal azimir Rum, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Nabi bagi surat kat dia. Kan, panjang lagi surat Nabi itu, tapi saya baca sikit je. Yang mana Nabi SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ila Hirqal azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Rum. Fa inni ad'uka bi amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Amma ba'd ni memang Nabi tulis dalam surat tu. Dalam hadis Bukhari memang ada disebut amma ba'd. Sebab tu ustaz-ustaz pun kadang-kadang disebut amma ba'd. Maksudnya yang sebelum-sebelum ni tu kira macam mukadimah sajalah. Yang ni isi surat. Adapun selepas ini, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku menyeru kamu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah Ta'ala akan berikan kepada engkau pahala 2 kali. Pahala 2 kali itu macam mana? Ada kata pahala masa dia belum beriman dengan Nabi, bila dia dah beriman, yang benda-benda baik yang dia buat sebelum dia beriman tu, bila dia masuk Islam dikira sebagai amal baik. Dan amalan yang dibuat dalam Islam pun dapat lagi amalan, dapat lagi pahala. Sebab tu 2 kali. Ini menurut tafsiran sebahagian ulama lah. Ya. Baik. Fa in tawallait, kata Nabi, bila kamu berpaling, tak mau terima Islam, fa inna alaika ithmal arisiyin, kamu akan menanggung dosa golongan-golongan rakyatmu. Nabi kata, bukan ke kalau Quran dia kata satu orang dia tak tanggung dosa orang lain? Yang ni kalau dia tak mau masuk Islam, biasanya dia akan sekat Islam daripada bertebaran ataupun tersebar dalam negara dia. Ini benda yang normal.
maka dia menghalang orang lain untuk masuk ke dalam Islam, maka dia akan dapatlah habuan dia, iaitu dapat dosa lah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Heraklius bila baca surat ni, dia macam nak beriman dengan Nabi SAW. Dia siap hantar lagi wakil dia untuk pergi siasat orang yang mendakwa diri dia Nabi di akhir zaman yang berada dekat Madinah, iaitu Nabi Muhammad SAW yang hantar surat kat dia ni. Dia suruh siap pergi tengok lagi Nabi ni khitan ke tidak. Kerana di dalam Bible, bukan Bible lah, kerana di dalam Injil, yang dia baca, sifat Nabi SAW disebutkan secara detail. Sifat Nabi Muhammad ni disebutkan secara detail, sangat detail. Maka sebab itu dia pernah sebut kepada Abu Sufyan. Waktu dia panggil Abu Sufyan, bertanya tentang Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan yang meniaga di Syam pada ketika itu, dia kata apa? Fa inni kuntu a'lamu annahu kharij. Fa inni a'lamu annahu kharij wa lam akun adhun annahu minkum. Aku tahu dia akan keluar. Kata Heraklius yang membaca kitab-kitab Nabi sebelum ini, dia kata aku tahu dia akan keluar, tetapi aku tak pernah menyangka dia daripada kalangan kamu. Aku tak sangka dia daripada Arab. Apa dia kata pada Abu Sufyan? Masa tu Abu Sufyan dia tak ikut Nabi lagi. Abu Sufyan still adalah orang yang musuh Nabi. Walaupun akhirnya Abu Sufyan ni masuk Islam lah. Dia kata apa? Dia kata, "Lau kuntu a'lamu anni sa'akhlusu ilaih latajashamtu liqa'ahu walau kuntu 'indahu laghasaltu an qadamih." Kalaulah ditakdirkan, kalaulah aku tahu aku boleh sampai kat dia, aku akan bersungguh untuk jumpa dia. Kalau aku ada di sisi dia, kata Heraklius, iaitu di sisi Nabi, aku akan basuh kaki dia. Menunjukkan aku ni hormat kat dia sebagai satu orang yang diutuskan sebagai Nabi akhir zaman. Maka dia pun panggil lah. Dia keluarkan apa? Dia panggil, dia keluarkan dia punya utusan untuk panggil semua menteri-menteri dia, orang-orang agama dia pada zaman tu untuk masuk ke dalam istana dia. Maka dia minta supaya dikunci pintu-pintu supaya mereka tak dapat nak keluar lari kalau tak setuju ke apa. Dia tanya pada orang-orang besar Rom pada masa itu, kamu nak tak kalau kerajaan kamu still elok, kerajaan kamu still ada wawasan untuk kamu mengangkat orang yang menulis surat pada aku ni sebagai nabi kamu? Semua mereka menjerit seperti mana himar menjerit. Mereka lari ke pintu kerana nak keluar dan mereka dapati pintu tu dikunci. Kemudian Heraklius tengok. Dia tengok macam pembesar dia tak mau terima Nabi Muhammad SAW. Dia panggil balik, dia kata, mari kemari, mari semula. Sebenarnya aku sebut ni, akhtabiru bihi imanakum. Aku saja je nak uji iman kamu. Walaqad ra'aitu shiddata tamassukikum bidinikum. Kerana sekarang aku dah tengok dah bagaimana kuatnya kamu berpegang dengan agama kamu. Aku saja nak test dia. Sebenarnya dia memang nampak macam nak beriman. Tapi kenapa dia tak mau ikut? Kerana dia nak mempertahankan kerusi dia. Sebab dia adalah Maharaja Rom yang besar. Dia ada kedudukan, dia raja. Dan sebahagian ulama kata, sewaktu peperangan yang berlaku di antara sahabat Nabi SAW dan juga Rom yang bertampur di Mu'tah, di medan Mu'tah. Tempat saya belajar dulu di Jordan, ya. Di Karak, peperangan itu berlaku di antara Rom dan juga orang Islam, dan dikatakan maharaja yang menghantar tentera pada masa itu Heraklius. Maksudnya bukan hanya sekadar tidak mahu menerima Islam sebagai agama kerana nak mempertahankan diri, kerana nak mempertahankan kedudukan, ada juga di kalangan manusia bukan hanya sekadar menolak Islam tetapi sampai sanggup memusuhi Islam. Sampai sanggup untuk memerangi ataupun membunuh orang-orang yang dia percaya mereka ini berpegang dengan agama yang betul. Dahsyat tuan-tuan. Manusia apabila nak mempertahankan kedudukan, manusia apabila matlamat dia hanya nak mempertahankan habuan dunia yang dia nak dapat, dia akan menjadi manusia yang sangat zalim. Siapa saja yang berada di hadapan dia, dia akan binasakan, dia akan hancurkan jika manusia tersebut boleh menghalang dia untuk mendapat habuan dunia yang dia nak. Jadi sebab itu kita dunia ni jangan letak dalam jiwa. InsyaAllah mudah-mudahan kita minta supaya Allah Ta'ala tak jadikan dunia ni
terpahat dalam jiwa, biarlah dunia ni berada di tangan kita. Ambil sekadarnya. Kalau Allah Ta'ala bagi lebih, jangan lupa untuk beramal bakti, jangan lupa untuk berinfak, jangan lupa untuk memberikan sumbangan kepada orang lain, supaya kita akan dapat habuannya nanti di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itulah kisah seorang manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kepada kita di dalam sejarah. Nabi SAW dalam hadisnya cerita kepada kita dalam sejarah, ada manusia yang tahu benda tu betul, tapi lawan. Sebab apa lawan? Sebab taksub. Taksub pada siapa? Taksub pada kekayaan, taksub pada kedudukan, taksub kepada habuan dunia, taksub kepada harta, taksub kepada gelaran, kemasyhuran dan sebagainya. Ini benda yang sangat-sangat bahaya. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang ke-22, Allah Ta'ala kata, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Dan tidaklah kawanmu itu, tidaklah temanmu itu seorang yang gila. Siapa ni? Allah Ta'ala menafikan tuduhan gila yang diberikan oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Hamka, setelah Allah memujikan siapa utusan yang Allah kirim menghantarkan wahyunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun memujikan pula siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahawa baginda bukanlah seorang yang gila sebagaimana yang mereka tuduhkan. Bahkan baginda adalah orang yang sihat walafiat, mempunyai jiwa raga yang kukuh dan kekar, sehingga sangguplah dia menerima utusan Jibril itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di antara tuduhan yang berat, di antara tuduhan yang dahsyat yang diberikan oleh puak-puak Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tuduhan gila. Yang mana tuduhan gila ni sangat berat, tuan-tuan. Kita kalau orang tuduh kita gila, kita nafi pun orang kata memanglah orang gila jarang mengaku gila. Ini adalah satu tuduhan yang sangat zalim. Kau gila, kau gila. Satu kampung panggil gila, satu negeri panggil gila. Mana-mana orang datang dia kata jangan dengar daripada Muhammad. Muhammad gila. Masya Allah. Sedangkan ia adalah satu tuduhan yang zalim. Kenapa mereka panggil Muhammad gila sedangkan sebelum ini mereka simpan harta pada Nabi Muhammad SAW kerana Muhammad amanah? Kenapa sebelum ini mereka percaya kepada Nabi Muhammad dengan menggelarkan Muhammad Al-Amin, orang yang amanah? Tiba-tiba bila Nabi bawa satu benda, bukannya satu benda yang zalim pun yang Nabi bawa. Bukan satu benda yang bercanggah dengan akal pun yang Nabi bawa. Nabi suruh hubungkan silaturahim, Nabi suruh bercakap benar, Nabi tak bagi makan bangkai, kemudian Nabi suruh sembah Allah semata yang mereka sendiri kenal Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan mereka. Jangan sembah berhala yang lain. Tiba-tiba dituduh sebagai gila. Begitulah zalimnya manusia apabila nak mempertahankan ajaran nenek moyang mereka. Mereka tidak mampu berhujah, maka mereka menggunakan perkakas label. Labeling. Kan serupalah macam hari ni pun. Tak boleh nak lawan secara hujah, label orang tu sebagai Pak Wahab lah, Wahabi lah, kan? Sedangkan yang dibezakan itu kadang-kadang dalam isu yang ijtihad, yang mungkin kita boleh berbeza pendapat. Bukan semua benda kita kena setuju. Doktor sama doktor perubatan pun kadang-kadang berbeza pendapat. Engineer sesama engineer pun kadang-kadang ada beza pendapat. Tapi saya tak tengok lagi lah doktor tuduh doktor lain tu doktor Wahabi. Dia dalam masalah perubatan dia tak pakai satu mazhab umpamanya. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Kan? Tapi dalam bab agama ni, labeling tu dia cepat dan dia kadang-kadang digunakan tanpa disiplin. Bukan labeling ni salah. Kadang-kadang labeling ni perlu ada. Tapi dengan disiplin. Umpamanya kita nak label Syiah sebagai Syiah. Ni Syiah. Tapi bukan silap sikit terus kata Syiah. Kena tengoklah. Adakah betul dia ni menganut ajaran Syiah? Ahli sunnah wal jamaah perlu labeling ahli sunnah wal jamaah. Berpegang dengan sunnah. Berpegang dengan metodologi sahabat dalam beragama. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Sebab dah sejam dah saya cakap ni. Jadi saya kira mudah-mudahan, saya harapkan agar kita semua dapat dah sedikit manfaat daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini buat bekalan hidup kita menjadi seorang mukmin yang sentiasa takut kepada
hari akhirat, yang sentiasa takut kepada kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, tak ada. Tak ada. Alhamdulillah, tak ada soalan hari ni, mudah-mudahan faham semua. Mungkin tuan-tuan pun insaf dengan cerita-cerita kiamat ni. Mudah-mudahan insaf itu satu yang baik. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kepada semua jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Datin Alia, kepada Hajah Hili, kepada Tafakuh, tim Tafakuh Fiddin yang tidak jemu-jemu menganjurkan majlis kuliah ini. Mudah-mudahan kalian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang tidak putus-putus. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, yang tak jemu bersama dengan saya dalam kuliah. Insya-Allah doakan saya terus kuat. Daripada Singapura pun ada nampak, daripada Singapura. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa antum fazakumullah khair.